Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya. Ayuh kita telusuri bersama. Seperti biasa, kita akan meneruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran. Dan pada kali ini, kita akan memilih surah Quraisy, yakni surah kaum Quraisy. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 4 jumlah ayat keseluruhannya. Dan surah ini adalah surah yang ke-106 di dalam Al-Quran. Kita teruskan kepada asbabun nuzul bagi surah ini. Menurut Ummu Hani binti Abi Talib mengatakan Rasulullah SAW berkata, Allah memuliakan orang Quraisy dengan 7 perkara. Pertama, kerana aku bersama mereka. Kedua, kenabian ada di antara mereka. Ketiga, mereka sebagai penjaga pintu Kaabah. Keempat, pemberi minum jemaah haji. Kelima, Allah memberi kemenangan kepada mereka ke atas tentera bergajah. Keenam, mereka adalah orang yang menyembah Allah selama 10 tahun, sewaktu orang tidak menyembahnya selain mereka. Dan ketujuh, Allah menurunkan satu surah daripada Al-Quran berkenaan mereka. Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan ayat 1 hingga 4 daripada surah ini. Dilaporkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kita lihat pada pokok pembicaraan menerusi tafsir fi zilalil Quran. Sebelum itu, kita akan membacakan teks daripada surah ini dan terjemahannya. Kemudian barulah kita pergi melihat pada tafsir kepada keseluruhan ayat bagi surah Quraisy ini. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, yakni penduduk Makkah. Ayat kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka, yakni dalam menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Untuk ayat yang ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Kaabah ini. Ayat yang keempat. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Demikianlah tadi ayat 1 hingga 4 daripada surah Quraisy ini. Mari kita lihat kepada apakah yang hendak di-highlightkan dalam surah ini. Yang pertama, hasil doa Nabi Ibrahim. Allah Azza wa Jalla telah memperkenankan doa kekasihnya, yakni Nabi Ibrahim, apabila beliau berdoa kepadanya selepas selesai membina rumah Kaabah dan membersihkannya. Daripada surah Al-Baqarah ayat 126 berbunyi, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa dan kurniakanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Lalu Allah jadikan negeri ini aman sentosa dan bebas dari kuasa pemerintah-pemerintah yang zalim. Dan dijadikan orang-orang yang tinggal di sana aman sentosa walaupun negeri-negeri di sekelilingnya sentiasa diancam ketakutan. Sehingga sampai kepada zaman penduduk-penduduknya menyeleweng dari agama yang benar dan melakukan syirik terhadap Allah dengan menyembah berhala-berhala. Ini semua dilakukan Allah kerana satu hikmah yang dikendakinya terhadap rumah suci itu. Apabila bala tentera bergajah datang untuk merobohkannya, mereka telah menerima akibat yang menghancurkan mereka sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Fil. Allah telah memelihara keamanan dan kesentosaan rumah ini dan menjaga kehormatannya sebagaimana diterangkan Allah pada surah Al-Ankabut ayat ke-67. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Tidakkah mereka melihat kami jadikan negeri mereka tanah suci yang amat sentosa
sedangkan manusia di negeri-negeri di sekeliling mereka rompak-merompak. Yang kedua, antara poin yang penting dalam surah ini ialah kesan kehancuran bala tentera bergajah. Peristiwa serangan bala tentera bergajah memberi kesan yang amat besar. Ia menambahkan kehormatan rumah Kaabah di seluruh pelosok semenanjung tanah Arab. Juga, ia meninggikan darjat penduduk-penduduknya dan para penjaganya dari kaum Quraisy. Ini menolong mereka dapat menjelajah ke negeri-negeri lain dengan aman. Kerana, di mana sahaja mereka pergi, mereka dihormati dan dilayani dengan baik. Ini juga menggalakkan mereka mengadakan perjalanan perniagaan dua hala yang besar dengan angkatan-angkatan kafilah, iaitu perjalanan ke Yaman di selatan dan perjalanan ke Syam di utara. Serta mengatur dua angkatan perniagaan yang besar, iaitu pertama kafilah perniagaan yang menuju ke Yaman di musim sejuk. Yang kedua, angkatan kafilah perniagaan yang menuju ke Syam di musim panas. Walaupun keamanan jalan-jalan bukit di semenanjung tanah Arab dalam keadaan yang buruk dan penuh dengan kejadian samu menyamun, tetapi kehormatan Baitullah yang dirasakan di seluruh pelosok semenanjung tanah Arab telah menjamin keamanan dan keselamatan kepada penduduknya. Dalam kegiatan perniagaan seperti yang dilakukan oleh mereka, kaum Quraisy telah diberikan suatu keistimewaan, yakni pintu-pintu rezeki dibuka luas di hadapan mereka dan mereka dapat berniaga di dalam keadaan aman sentosa. Jadi mereka begitu biasa dengan dua perniagaan yang menguntungkan itu sehingga kedua-duanya menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Inilah nikmat kehidupan yang diperingatkan Allah kepada kaum Quraisy selepas kebangkitan Rasulullah SAW, sebagaimana Allah peringatkan mereka dengan peristiwa serangan bala tentera bergajah dalam surah Al-Fil. Inilah nikmat adat kebiasaan mereka melakukan dua perjalanan perniagaan di musim dingin dan juga di musim panas. Itulah nikmat rezeki yang mewah hasil dari dua perjalanan perniagaan itu, sedangkan negeri mereka kering kontang. Mereka dapat hidup selesa dan senang dari limpah kurnia Allah. Itulah nikmat keamanan dari ketakutan sama ada di kampung halaman mereka sendiri di sekitar Baitullah atau dalam perjalanan-perjalanan mereka ke lain-lain negeri. Mereka selamanya berada dalam lindungan kehormatan rumah suci Kaabah yang dipelihara Allah dari segala pencerobohan. Allah mengingatkan kaum Quraisy dengan nikmat-nikmat itu supaya mereka berasa malu kerana menyembah yang lain dari Allah. Sedangkan Allah itulah penaung rumah suci itu. Mereka hidup aman sentosa dan di atas nama rumah suci itu, mereka diberi layanan yang baik dalam perjalanan-perjalanan mereka dan mereka dapat kembali dengan selamat. Allah berfirman kepada kaum Quraisy kerana mengenangkan nikmat kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan perniagaan di musim sejuk dan musim panas. Maka sudah sewajarnya mereka menyembah Allah penaung rumah suci itu yang telah mengurniakan nikmat keamanan kepada mereka dan menjadikan mereka begitu biasa dan selesa dengan perjalanan-perjalanan perniagaan. Dan hasil perniagaan inilah mereka memperolehi hasil keuntungan yang mewah. Kerana itu, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka kerana itu, hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Kaabah ini. Daripada ayat yang ketiga. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Yang telah menggunakan makanan dan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Ayat yang keempat. Mengikut keadaan bumi negeri, mereka sepatutnya sentiasa diancam kelaparan. Tetapi Allah selamatkan mereka dengan bekalan-bekalan makanan dari kelaparan itu. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Mengikut keadaan mereka yang lemah dan keadaan alam sekitar di sekeliling mereka, sepatutnya sentiasa diancam ketakutan. Tetapi Allah mengamankan mereka dari ketakutan itu. Itulah peringatan Allah yang sewajarnya menimbulkan rasa malu di dalam hati kaum Quraisy. Mereka bukannya tidak tahu nilai Baitullah dan kesan kehormatannya dalam kehidupan mereka. Malah dalam saat-saat kesusahan dan duka nestapa, mereka tidak memohon perlindungan melainkan pada Tuhan Rumah Suci yang tunggal itu saja. Lihat saja Abdul Muttalib, ia tidak menentang angkatan tentera Abraha dengan kekuatan askar, tetapi ia menentang Abraha dengan Tuhan Rumah Suci yang mengawal sendiri rumahnya. Ia tidak menentang Abraha dengan patung dan berhala-berhala. Ia tidak berkata kepada Abraha, Tuhan-Tuhan itu akan melindungi keselamatan rumah suci mereka. Tetapi, apa yang dikatakan kepada Abraha ialah, saya adalah tuan kepada unta-unta yang dirampas engkau dan rumah ini mempunyai tuannya yang akan mempertahankannya. Tetapi sayang, kesesatan dan penyelewengan zaman jahiliah tidak mengakui logik, tidak pulang kepada kebenaran dan tidak kembali kepada pandangan yang rasional. Surah ini adalah lanjutan dari surah Al-Fil sebelumnya dari segi pokok persoalan dan suasana. Walaupun ianya merupakan satu surah yang berasingan yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan menurut riwayat-riwayat hadis, di antara turunnya surah Al-Fil dan surah Quraisy adalah dipisahkan oleh 9 surah yang lain. Tetapi tertib kedua-dua surah ini di dalam mushaf adalah disusun beriringan sesuai dengan pokok persoalan keduanya yang hampir sama. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.